Dan sebenarnya ada satu lagi topik yang hangat diperkatakan, iaitu cukai barangan dan perkhidmatan GST. Ya, betul tu Sabi. Dan sebenarnya memang ramai di luar sana tu mencadangkan agar GST dihapuskan. Tapi sebenarnya GST ini menjadi sumber pendapatan negara untuk menampung perbelanjaan kerajaan, termasuklah untuk menyalurkan peruntukan untuk bantuan kepada rakyat yang memerlukan, maka ia dilihat sebagai perlu dilaksanakan. Perlu terus dilaksanakan. Ya, betul. Jadi apapun, kita lihat beberapa komen yang disuarakan oleh netizen mengenai GST. Jom. Menurut Nur Iman Reza Hamzah, peniaga sering menyalahkan GST, walhal mereka sendiri yang sengaja menaikkan harga barang untuk kaut keuntungan lebih. Justru beliau mahu kerajaan mengambil tindakan terhadap peniaga yang menggunakan alasan GST untuk menaikkan harga barang. Seorang pesara, Kamal Tan Abdullah pula mencadangkan kerajaan menurunkan kadar GST kepada 0.5%. Bagi Muhammad Amal Lutfi Zainal Abidin pula, GST harus dikecualikan kepada golongan tertentu seperti ibu tunggal, pelajar, OKU dan mereka yang tergolong dalam kumpulan miskin tegar. Pernah tak kita persoalkan kenapa kerajaan memilih untuk melaksanakan GST dan menghapuskan beberapa subsidi? Pernah? Saya sendiri pernah juga kenapa terfikirlah pasal benda ni, tapi masih lagi tak dapat jawapan kenapa kerajaan bertindak sedemikian dengan keadaan ekonomi negara kita sebenarnya semakin mencabar kan? Betul. Dari hari ke hari. Okey, betul. Okey, tak apa. Kita dengar apa kata pakar mengenai persoalan ni. Jom kita dengar. Salah satu kesan GST yang dapat dikatakan adalah untuk pemberian subsidi sasaran BRIM. Maknanya hasil kutipan daripada GST itu digunakan untuk membayar BRIM. Hasil daripada cukai subsidi bahan api yang dihapuskan digunakan juga selain untuk pembangunan yang lain, tapi sebahagiannya disalurkan kepada yang memerlukan sasarannya, iaitu BRIM. Jadi sebab itu saya katakan GST itu dianggapkan sebagai penyelamat. Menteri mengungkitkan bahawa ada baggage, ada liability yang dahulunya. Yang paling ketara adalah tentang subsidi. Subsidi bahan api umpamanya. Dikatakan subsidi itu memang begitu popular, memang disukai oleh semua rakyat kerana semua yang mendapat manfaatnya. Tapi masalahnya subsidi itu tidak boleh dikatakan tidak mampan, tidak boleh diteruskan selama-lamanya. Jadi dasar fiskal yang dibuat menghapuskan dikatakan subsidi bahan api itu, tetapi dengan digantikan subsidi sasaran, walaupun tidak popular, ianya tetap dilaksanakan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan baggage daripada legasi dikatakan daripada era yang lama itu. Jadi ini dikatakan tidak adil, menuduh dikatakan kerajaan sekarang tidak mempedulikan rakyat kerana dasar yang dibuat itu tidak popular, tidak populis, tapi dasar itu sebenarnya menguatkan pertumbuhan ekonomi, menguatkan lagi keadaan Indonesia ini, ekonomi Malaysia. 160 negara dah perkenalkan GST kan, tapi memang perlu sebab dia merupakan satu sistem percukaian yang lebih efisien dan telus. Dan kita kena faham, GST ni bukan satu cukai yang baru. Saya rasa selalu orang tak faham dan pembangkang selalu tak faham tentang ni. Sebab dia kata memperkenalkan GST macam seolah cukai ni merupakan GST ni cukai yang baru. Tapi sebenarnya dia menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Memanglah daripada hasilnya, kalau masa SST dulu dia 18 bilion. Tapi masa GST dia kita dapat peroleh hasil lebih kurang 40 bilion. Tapi kerajaan dan rakyat nampak seolah-olah rakyat dibebankan perbezaan tu. Kita tengok satu. Apabila GST diperkenalkan, banyak the black economy atau the hidden economy ni telah dinaikkan ke atas ke permukaan dan mereka ni yang dulunya tidak membayar cukai, sekarang ni kena bayar cukai. Kita katakan ini prinsip keadilan cukai. Bermakna apabila sesuatu syarikat atau siapa-siapa pun yang sepatutnya bayar cukai tapi tak bayar cukai, bermakna dalam the hidden economy, the business yang legal, judi haram apa semua ni kan, bermakna ada isu dekat situ. So GST tak ada. Sales tax tak boleh tangkap diorang ni semua. So bila benda itu berlaku dan kita ada satu sistem yang lebih efisien, sebab tu hasil meningkat.